Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bi kitabika absarana washrah bihi sudurana wasta'mil bihi abdanana wa atlib bihi alsinatana وقوي به جناننا وأسرع به فهمنا وقوي به عزمنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين أما بعد. Pertamanya kita sama-sama rapatkan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang beri hidayah dan taufiknya kepada kita semua pada malam ni dapat bersama-sama untuk kita teruskan perbincangan berkenaan dengan Thariq Thayyibah yang kita fokuskan kepada qiraat Asim dan Ustaz mulakan dengan riwayat Hafs terlebih dahulu untuk dalam sesi pembentangan pada kali ini. Dan mungkin bukan malam ini lagi, masih lagi dalam sebagai memperkenalkan Thariq. Program anjuran RH Qiraat Center. Alhamdulillah, tahniah syabas kepada penganjur dan juga kepada para peserta semua yang bersemangat untuk mendalami ilmu Al-Quran, ilmu naik kepada kita kata sebagai nak tambah lagi maklumat tentang ilmu yang begitu luas dalam bidang ilmu Al-Quran ini. Kalau dulu-dulu kita belajar peringkat awal muqaddam, mengenali huruf-huruf, ya, proses pengajian kita, mengenali huruf, sebutan, baris dan sebagainya. Kemudian kita naik peringkat nak membetulkan tajwid, dah beberapa tahun kita betulkan tajwid. Kemudian Alhamdulillah Allah Ta'ala buka lagi ilmu kepada kita, berkenalan pula dengan ilmu qiraat. Mungkin yang berkenalan dengan lepas Hafs dia berkenalan dengan Syu'bah. Wah, Syu'bah pun dah rasa macam teruja dah. Macam semakin ilmu dan ditambahkan pula qiraat yang lain sampai kepada 10. Dan seterusnya pula kita dibukakan lagi ilmu oleh Allah Ta'ala berkenalan pula dengan Thariq Thayyibah. Pada awal minggu pertama yang lepas kita dah sedikit sebanyak Ustaz huraikan tentang pengenalan tentang Thariq dan kita juga mengenali siapakah dia Imam Asim. Kemudian sehingga kepada biografi Imam Hafs. Yang terakhir sekali pada pertemuan yang lepas tentang dialog antara Imam Hafs dengan gurunya Asim. Perbezaan berlaku dalam bacaan ataupun yang terdapat dalam bacaan beliau berbandingkan dengan riwayat Syu'bah. Okey, jadi malam ini Ustaz lihat kepada slide Ustaz ini yang sempat Ustaz buat tu, tak pasti sampai minit yang keberapa, sama ada awal ataupun tidak, kekangan masa, tetapi maksudnya malam ini kita belum lagi terus kepada praktikal. Ustaz akan sambung lagi memperkenalkan imam-imam yang ada kaitan dengan Thariq nanti. Kemudian mungkin pada minggu hadapan kita dah dapat dah untuk cuba praktik bacaan Imam Hafs dulu dengan Thariq Thayyibah. Dan sebenarnya dia tak banyak, tak adalah banyak yang, sebab kita bukan nak baca 30 juzuk, tapi kita akan ambil poin-poin yang utama. Kemudian sebagai metodologi, lepas itu tuan-tuan dan puan boleh bertalaki dengan mana-mana syekh ataupun asatizah untuk
ilmu bacaan Hafs dengan Thariq Thayyibah, insya-Allah. Okey. Saya share dulu di skrin ni. Okey. Maaf lah, sempat masukkan cover yang lepas, ubah tarikh aja. Ini sesi yang kedua ya. Pada malam ni sesi yang kedua pertemuan kita tentang pembincangan Thariq Thayyibah, dan Ustaz akan mulakan dengan memperkenalkan Imam Syatibi. Imam Syatibi yang sebelum daripada ini mungkin tuan-tuan dan puan-puan pun telah ikuti pembentangan ataupun dah membaca riwayat hidup biografi Imam Syatibi. Tapi kita ulang kaji balik untuk terus kepada satu peringkat demi peringkat, sedikit demi sedikit masuk kepada Thariq. Ini pun dah masuk sebenarnya yang kita sebut Thariq Syatibi. Imam Syatibi itu siapa? Supaya tuan-tuan dan puan-puan jelas betul-betul dalam ilmu berkaitan dengan Thariq ini. Ya. Jadi kita kenal semuanya mungkin tak. Kita tengok dulu riwayat hidupnya, mana-mana yang boleh kita ulangi ataupun mana-mana yang mungkin kita dah sempat tentu sebelum ni dapat ingatkan lebih lagi lah. Ya. Okey, Imam Syatibi 538-590. Maknanya umurnya taklah begitu panjang. Ringkasnya melihat kepada tarikh lahir dan tarikh wafatnya. Beliau ialah Al-Qasim bin Firruh bin Khalaf bin Ahmad Ar-Ru'aini Asy-Syatibi Al-Andalusi. Ada kitab yang dia tebal sebab dia kecil. Yang di sebelah tu kalau tuan-tuan nampak, Al-Imam Asy-Syatibi Sayyidul Qurra, disusun oleh Ibrahim Muhammad. Yang mana ditulis dalam bahasa Arab lah. Kalau yang minat kepada novel tu mungkin dapatlah baca ni. Tapi masalahnya tulis bahasa Arab. Tapi sebenarnya biografi Imam Syatibi ini banyak dalam artikel kita dapat, kita boleh dapati dalam internet. Tuan-tuan dan puan-puan boleh search saja. Okey. Lahirnya di Syatibah yang terletak di Andalus, Spanyol, yang mana sekarang kita namakan sebagai Spanyol, pada tahun 538 Hijrah. Maknanya dia bukanlah orang Arab yang pernah kita sebut-sebut sebelum ini. Dia bukan orang Arab. Nak tunjukkan kepada kitanya ilmu itu siapa yang usaha dia dapat. Tak kira Arab ataupun bukan Arab. Jadi dia meninggal di Mesir. Daripada Spanyol berhijrah, kembangkan ilmu Al-Quran setiap destinasi yang dia lalui, dan destinasi dia lalui juga dia mendalami ilmu Al-Quran, akhirnya sampai ke Mesir dan dia meninggal dunia di Mesir 590 Hijrah dan dikebumikan di Kahirah. Ya, dikebumikan di Kahirah. Okey, Imam Syatibi ini seorang yang sangat alim dan seorang yang banyak ilmunya. Dia bukan pakar dalam ilmu qiraat sahaja. Ilmu-ilmu lain juga dia menguasai, seperti ilmu tafsir, ilmu nahwu tata bahasa Arab lah, ilmu lughah bahasa Arab, ilmu hadis, ilmu fiqh. Maknanya bukan satu ilmu sahaja yang dia pakar. Bukan satu ilmu sahaja yang dia kuasai. Ilmu-ilmu yang lain. Nak jadikan motivasi kepada kita supaya kita ini ialah kita mendalami semua ilmu. Cuma pengkhususan tu mungkin ada. Lebih tu mungkin ada. Kalau kita dapat mencontohi Imam Syatibi ni, alhamdulillah kita belajar. Sebenarnya belajar qiraat tu dia, kalau kita belajar lagi qiraat, mungkin RH Qiraat Center boleh cuba anjurkan pula, ataupun saya tak pasti dah ada ke tak, tentang dipanggil Taujihul Qiraat. Yang Ustaz pun ada rancangan untuk sentuh pasal Taujihul Qiraat, tapi makan masa yang banyak dan memerlukan panggil penyelidikan yang banyak juga. Taujihul Qiraat sentuh pasal tafsir, sentuh pasal bahasa Arab,
Begitu luas ya. Daripada qiraat itu sebab dia akan mengeluarkan ilmu-ilmu lain, ilmu cabang-cabang lain, tafsir, nahwu, lughah dan fiqh. Boleh disentuh di situ. Kemudian beliau ni juga seorang tokoh sastrawan dan penyair yang hebat. Di samping itu beliau memiliki kemahiran dalam takbir mimpi. Dan hanya adalah kisah-kisahnya yang menunjukkan kewalian dia, yang Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada beliau. Seperti mana kita pernah dengar cerita yang di mana ada pelajar yang datang untuk bertalaki dengan beliau, ikut turutannya orang tu datang awal tapi tak disuruhnya baca. Tak disuruhnya baca padahal datang awal. Rupanya orang tu belum mandi lagi. Maksudnya belum angkat hadas lagi, kerana mungkin bersemangat nak mengaji, terlupa ke macam mana, tapi Imam Syatibi tak memberi ruang kepada dia sehingga orang tu balik dulu mandi, kemudian datang semula baru bagi slot untuk dia bertalaki. Kemudian dia mempelajari Al-Quran dan juga ilmu qiraat daripada gurunya di Syatibah, iaitu Abu Abdullah Muhammad Abil As An-Nafari yang wafat 550 Hijrah, Ibnu Huzail 563 Hijrah, Imam Al-Mubarrad Abu Tahir As-Salafi, Ibnu Humaid 586 Hijrah, Ibnu An-Ni'mah Al-Balansi 567 Hijrah, Abu Abdullah Al-Ishbili 600 Hijrah, Ibnu Ashir Al-Ansari 567 Hijrah, Abu Tahir As-Salafi 576 Hijrah, Abul Qasim bin Hubaish 584 Hijrah, Abu Husain Al-Umri 564 Hijrah, Ibnu Al-Faras 567 dan lain-lain lagi. Nama-nama ini mungkin ada yang kita pernah dengar, mungkin tak pernah dengar. Tapi disenaraikan nama-nama yang begitu banyak ini adalah senarai nama guru-gurunya, menunjukkan betapa Imam Syatibi ini mempunyai ramai guru. Jadi kita faham ramai guru tu alim lah. Ramai guru tu alim lah. Dan bukan calon-calon guru yang dia mengaji, guru yang hebat-hebat. Dan di situ juga dimasukkan tahun-tahun supaya kita boleh buat rujukan. Guru-guru beliau itu ada yang kita kata pastinya hidup sezaman dengan beliau lah. Itu nak buktikan memang betul mereka adalah guru kepada Imam Syatibi. Ya. Okey. Dan murid-muridnya pula ialah Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Abdul Samad As-Sakhawi 643 Hijrah, Abu Abdullah Muhammad bin Umar Al-Qurtubi, nama tu ada Al-Qurtubi, nanti kita tengok ada dalam nama Tariq pula, Al-Kamal Ali bin Syuja' bin Salim Ad-Darir Al-Masri 661 Hijrah, Ali bin Muhammad bin Musa At-Tajibi 626 Hijrah, Abu Amr Uthman bin Umar bin Abu Bakr Al-Kurdi 646 Hijrah, Muhammad bin Yahya bin Ali bin Baqa, Abu Abdullah Al-Lakhami Al-Janjali, Yusuf Abu Amr Uthman bin Umar bin Abu Bakr Al-Kurdi 646 Hijrah, Muhammad bin Yahya bin Ali bin Baqa, Abu Abdullah Al-Lakhami Al-Janjali. Oh, itu nama yang berulang. Minta maaf, nama berulang. Saya dah copy balik. Kejap saya delete sebentar yang ini. Okey. Baik. Itu antara murid-murid kepada Imam Asy-Syatibi. Dan ramai lagi lah, ramai lagi kalau nak diceritakan. Yang ni tersenarai seperti mana ada
asatidzah yang buat kajian ataupun yang diambil daripada buku kisah riwayat hidup Imam Syatibi. Yusuf bin Ja'far bin Abdul Razak Abu Al-Hajjaj Al-Ansari, Muhammad bin Qasim bin Firruh Al-Jamal Abu Abdullah Asy-Syatibi 655 Hijrah. Abdul Rahman bin Abu Al-Qasim Al-Azdi At-Tunisi 625 Hijrah. Dan katanya Imam Al-Jazari, boleh jadi beliau ini Abdul Qasim ini Abdul Rahman bin Abu Qasim ini boleh jadi beliau adalah orang yang mula-mula syarahkan matan Asy-Syatibi yang bernama Hirzul Amani wa Wajhut Tahani. Jadi boleh jadi katanya Imam Ibn Jazari orang yang pertama syarahkan matan ini. Sebenarnya yang syarahkan kitab, yang syarahkan matan Asy-Syatibi ini memang banyak. Tak silap Ustaz, lebih daripada 40 ulama yang mensyarahkan matan yang disusun oleh Imam Syatibi dalam huraikan tentang ilmu qiraat yang kita dah sebut pada minggu pertama itu. Disusun oleh Imam Syatibi 7 qiraat dalam bentuk qasidah kan. Dalam bentuk qasidah, maka yang datang ulama syarahkannya tu ramai ya. Jadi antaranya itulah yang disebut oleh Imam Ibnu Al-Jazari, dikata boleh jadi ya, beliau yang Abdul Rahman bin Abul Qasim Al-Azdi. Okey, kitab-kitab karangan beliau dalam bidang ilmu qiraat dan ulumul Quran. Kitab yang terkenalnya Hirzul Amani lah. Hirzul Amani wa Wajhut Tahani fil Qiraat. Yang kita dah sebut tadi dalam bentuk qasidah. Tuan-tuan dan puan-puan pun mungkin dah ada. Kalau boleh ada lah. Baca tak baca tu suku kira. Kalau orang yang belajar qiraat lah, lebih-lebih lagi yang anak-anak kita yang belajar di mak tahfiz apa semua, maknanya kalau dia orang belajar di bidang tahfiz Al-Quran wal qiraat, agak aneh sikitlah kalau tak ada matan tu. Baca tak baca tu penting. Okey. Kemudian aqilah atrab al-qasaid fi asna al-maqasid. Kitab ini yang ada dalam gambar tu, ada dalam gambar ni adalah syarah ya. Bukan kitab asal dia. Itu yang Ustaz tunjuk dalam gambar tu adalah kitab syarah kepada apa yang disusun oleh Imam Syatibi. Kitabnya Aqilah Atrab Al-Qasaid. Kitab ini yang bahaskan tentang ilmu resam Utsmani. Jadi Imam Syatibi juga susun kitab yang bincangkan pasal resam Utsmani. Okey. Kemudian Nazimah Az-Zuhr fi Nazimatuz Zuhri fi Addil Ay. Nazimatuz Zuhri fi Addil Ay, kitab ini adalah dalam bentuk matan berkenaan dengan ilmu kaedah bilangan ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran ada berapa, surah ni ada berapa, surah tu ada berapa. Ada kitab yang khusus yang sentuh pasal kita sebut sebagai fawasil. Fawasil pernah dengar kan? Ilmu fawasil. Ilmu yang bincangkan di manakah potongan-potongan ayat yang pisahkan antara satu ayat demi ayat yang lain. Jadi Imam Syatibi pun ada kitab ini, Nazimatuz Zuhr, disusun oleh beliau. Kaedah matan ilmu kaedah bilangan ayat-ayat Al-Quran. Okey. Inilah matan Hirz Al-Amani. Matan Hirzul Amani wa Wajhut Tahani. Satu kitab ataupun matan yang pastinya kita selaku orang yang belajar qiraat lebih-lebih lagi dah pun terdedah, dah mula berjinak dengan Thariqah ini, maknanya disebut sebagai level yang dah agak tinggi sikit. Maka sudah pasti dia mengenali ataupun pernah tengok lah, pernah tengok, okey lah, pernah tengok, pernah belik kitab yang bernama Hirzul Amani wa Wajhut Tahani. Agak aneh, agak pelik lah kalau kita katakan kita dah belajar Thayyibah,
Tapi kitab ini tak pernah tengok. Dia agak aneh lah sebenarnya. So sekarang dah selesai. Tak ada aneh lagi, tuan-tuan dan puan-puan dah nampak dah. Ustaz tunjuk. Ustaz dah tunjuk dah. Apa ni di skrin ini. Jadi paling-paling tidak tuan-tuan dan puan-puan dah pernah lihat buku ini. Mungkin belum pernah pegang. Ustaz rasa dah pun ada. Kalau tak ada, Ustaz rasa kat RH Qiraat Center ada, boleh dapatkan. Ya. Okey, matan Hizbul Amani Wajhut Tahani ni ataupun dia dikenali dengan nama mudahnya orang sebut matan Syatibi lah. Sebut matan Syatibi, bila sebut matan Syatibi benda samalah. Kalau nama dianya panjang Hizbul Amani Wajhut Tahani. Tapi biasa disebut ringkasnya matan Syatibi. Matan tu qasidah lah, bait-bait syair, ya, bait-bait syair. Jadi matan ini adalah hasil karangan Imam Asy-Syatibi yang terpenting. Bahkan kitab ini merupakan karya terpenting dalam qiraat 7 keseluruhannya. Jadi kalau anak-anak pelajar tahfizul Quran wal qiraat yang memang takhusus dalam ilmu qiraat, mereka memang selain daripada hafal Quran, mereka kena hafal benda ni lah. Hafal tu kena, ingat tak ingat tu suku kira. Kena hafal. Yang sebanyak 1173 bait. Kalau ingat betul-betul, alhamdulillah lah. Memang hebat lah. Kalau ingat betul-betul kesemuanya. Masa belajar dulu, ingat masa belajar lah. Lepas tu dah lama tak belajar, tu jadi tak ingat. Jadi kena tengok balik. Kalau Quran tu kita ulang-ulang. Kalau yang ini susah juga nak ulang-ulang. Kan? Jadi kita boleh rujuk balik lah dalam buku. Ini panggil al-ilmu fil kutub. Ilmu pada kitab lah. Bukan ilmu dalam sudut. Walaisal ilmu fil sudut, bukan di dada ulama. Jadi nak bangga apa kita ni? Tak ada apa yang nak dibanggakan. Ilmu semuanya dalam kitab, bukan di dada. Ya. Jadi nak menunjukkan kelemahan kita supaya kita tak rasa sombong ataupun riak dengan ilmu. Ini contohnya, Ustaz datangkanlah sedikit contoh. Kalau yang belum tengok apa isi kandungan dalam tu, inilah antaranya yang Ustaz dah sebut minggu lepas. Hebatnya Imam Syatibi, dia dapat susun qasidah berbeza dengan Ibnu Jazari. Ibnu Jazari pun hebat juga, dia ada kaedah tertentu. Tapi Imam Syatibi ini dia hebatnya, dia dapat susun setiap rangkap atau bait qasidah itu semuanya berakhir dengan lam alif. Itu berarti lam alif semuanya lam alif, lam alif, lam alif. Bukan 2-3 kerak ataupun 5-6 bait saja, tapi keseluruhan daripada awal sampai akhir. Setiap bait itu dia ada tajuk-tajuk dia lah. Atasnya tajuk apa, bab isti'adzah ke. Ini saya ambil contoh sebagai contohnya babul basmalah saja. Ya, babul basmalah. Orang yang pernah ikuti syarah matan Syatibi itu mungkin dah faham sangatlah tentang setiap qasidah-qasidah itu, apa maksud-maksudnya, apakah petunjuk-petunjuk yang ada dalam itu. Kalau tengok ada warna merah tu, ada kemudian di atas tu ada kecil-kecil huruf ba, ada huruf ra kecil, ada nun, ada dal dan sebagainya. Itu adalah simbol-simbol yang diguna pakai oleh Imam Syatibi. Ya, yang disusun oleh ataupun yang dicipta oleh Imam Syatibi. Tuan-tuan dan puan-puan cuba bayangkan bagaimana dia boleh fikir baik qasidah itu yang dia susun ada rumus-rumusnya mewakili qori ini, atau kita kata mewakili imam qiraat ini, mewakili 3 qiraat, mewakili ke semua qiraat, macam-macam rumus yang dia susun itu. Dan kadang-kadang dia sebut nama yang jelas, nama imam qiraat. Kadang-kadang dia sebut gelaran, kadang-kadang dia sebut by group. Tapi semuanya tersusun ya. Nak sebutnya tadi kita katakan dia ni bukan orang Arab. Hebat ya, dia dapat. Jadi kalau kita baca contohnya wa basmala bainas surataini bisunnatin rijalun namau hadir yatan wa tahammula, itu baru satu rangkap dah ada pengertiannya, cerita pasal bagaimana nak sambung di antara dua surah.
siapa yang kena baca Bismillahirrahmanirrahim, siapa pula yang kita katakan sambungan dia baca tak payah baca Bismillahirrahmanirrahim, sambung sahaja, kena salah dan sebagainya. Ni nak syarah yang ni panjang lebar lah, tak payahlah. Ustaz sekadar nak tunjuk pada tuan-tuan dan puan di dalam matan Syatibi inilah bentuknya, ya. Okey. Baik, dalam bidang hadis, beliau juga hebat dalam bidang hadis, ada qasidah daliyah yang dia susun, dan dalam bidang bahasa Arab pula Nuzum fi Mawani' as-Sarf. Itu kitab susunan beliau. Okey. Beberapa imam atau ulama memuji beliau. Ini Ustaz petik juga daripada etika para pengkaji untuk berkongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kerana baca sendiri tu tak jadi, orang bagi tahu baru baca. Kan? Jadi pujian daripada Imam Ibnu Al-Jazari terhadap Imam Syatibi, dia kata Imam Syatibi ni seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Sangat alim dan merupakan salah seorang ulama besar dan masyhur di seluruh pelosok alam. Okey, pada tengok tarikh lahir beliau tadi 538-590. Kita akan tengok nanti Ibnu Jazari kelahiran beliau pula macam mana. Ni 538-590. Kita kena ingat balik pula Imam Asim lahirnya, Imam Hafsnya, tahun kewafatannya, supaya dia jelas turun ke bawah daripada Imam Hafs tu yang kita dah sebut pada minggu lepas, disebut sebagai Tariq, ya, Tariq. Okey. Seterusnya pujian daripada Ibnu Khalikan. Katanya Imam Syatibi ni seorang yang sangat alim dalam bidang ilmu qiraat, juga alim dalam ilmu tafsir, dalam bahasa Arab, ilmu takbir mimpi dan ilmu hadis, sehingga beliau boleh memperbetulkan kesalahan yang berlaku dengan hafalannya. Okey. Pujian daripada Syekhul Islam Imam An-Nawawi kepada Imam Syatibi. Imam Syatibi kalau nak dibandingkan dengan orang lain di Mesir, tiada tandingan pada masa itu. Ini adalah kerana memiliki kepelbagaian ilmu. Jadi bukan terfokus kepada fokus kepada qiraat sahaja, tapi pelbagai ilmu. Itu menjadikan dia seorang ulama yang besarlah. Kita kalau setakat ilmu qiraat saja kita pakat, maknanya dah okey, tapi sepatutnya pelbagai ilmu lagi yang perlu kita perlu dalami, ya. Okey, katanya Al-Zahabi, pujian daripada Imam Zahabi kepada Imam Syatibi. Imam Syatibi merupakan imam yang sangat alim, imam yang cerdik, memiliki banyak ilmu, antaranya mengetahui ilmu qiraat, menguasai ilmu hadis dan juga menghafaznya, pada bahasa Arab, pakar bahasa Arab dan lain-lain. Okey, selesai Imam Asy-Syatibi. Kemudian kita beralih kepada Imam Al-Jazari. Imam Syatibi dah selesai, yang kita sebut Tariq Syatibi. Sekarang kita masuk kepada Imam Al-Jazari, yang lahirnya 751 dan wafatnya 833 Hijrah. Maknanya dia terkemudian daripada Imam Asy-Syatibi. Okey, terkemudian daripada Imam Syatibi. Dah jauh juga tu. Jauh juga tu, lebih kurang dalam hampir 200 tahun. Hampir 200 tahun. Beza dia dengan Imam Asy-Syatibi. Namanya ialah Abu Khair Syamsuddin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Umri Ad-Dimashqi Asy-Syirazi Asy-Syafi'i. Sekejap Azan.
Allah Akbar. Asyhadu. Asyhadu. Haul. La haula wala quwwata. Allah. La ilaha illallah. Allahumma rabbana ta'ala. Okey, baik. Lebih dikenali sebagai gelaran Ibnu Al-Jazari. Ibnu Al-Jazari. Namanya panjang tapi senang saja, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Nama bapanya Muhammad, nama datuk pun Muhammad. Ya. Okey, dia lahir malam Sabtu, bulan Ramadan selepas daripada solat tarawih tahun 751 Hijrah. Kalau tengok tadi, Imam Syatibi meninggal 590. Dia pula lahir 751. Kan? 590751 tu jarak jauh sikit lah. Jadi kita gambarkan bagaimana proses pengajian Quran, ilmu qiraat berkembang, kemudian baru dia lahir. Bersamaan dengan 30 November atau awal September tahun 1350 masih di Damsyik. Di Damsyik, sebab tu Ad-Dimashqi. Antara guru-guru beliau, Ustaz pun ada ringkaskan sikit je lah tentang Ibnu Jazari, sebab dia ni sebenarnya dah pernah dikongsikan pada tuan-tuan puan dalam pemetangan yang awal-awal dahulu. Dan mungkin pernah banyak kali dah ikuti
pengenalan kepada Ibnu Jazari. Kita ambil barakah insya-Allah. Kita berkenalan atau ulang kaji tentang ulama yang terkenal dalam ilmu Al-Quran ini, ilmu qiraat. Antara gurunya ialah Syekh Abu Muhammad Abdul Wahab bin Yusuf bin As-Salaf, 698 782. 782. Jadi sempatlah 782, dia lahir 751. Lebih kurang 30 dalam usia 20-an gitu. Menimba ilmu daripada Syekh Muhammad Al-Wahhab. Kemudian Syekh Ahmad bin Ibrahim bin Tahan Al-Mambaji, 702 782. Kemudian Syekh Ahmad bin Rajab Al-Hasan As-Sulami Al-Baghdadi, 775 Hijrah. Syekh Ibrahim bin Abdullah Al-Humawi Al-Muaddib, 773 Hijrah. Syekh Abu Al-Ma'ali bin Al-Luban, 715 hingga 776 Hijrah. Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Salih Al-Madani, 785 Hijrah. Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Rahman As-Sawir Al-Hanafi, 704 hingga 776 Hijrah. Dan Syekh Abu Muhammad bin Abdul Rahman bin Ahmad bin Ali Al-Baghdadi Al-Wasiti Al-Masri, 702 781 Hijrah. Okey. Kemudian ini pula anak-anak murid beliau yang terkemuka, iaitu Syekh Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Al-Jazari, Syekh Abu Al-Fath Muhammad bin Muhammad bin Al-Jazari. Kemudian Syekh Abu Al-Khair Muhammad bin Al-Jazari. Ketiga-tiga mereka ialah anak kepada Imam Al-Jazari bin Al-Jazari semua. Rupanya anak dia. Itu anak-anak murid beliau lah. Jadi ambil kesempatan itu, kita yang tahu dalam bidang ilmu Al-Quran, mudah-mudahan diberi kesempatan juga untuk mengajar anak kita sendiri, keluarga kita sendiri. Alhamdulillah ada yang ambil kesempatan itu, dapat turunkan ilmu kepada mereka. Jadi benda itu dibuat oleh Imam Ibnu Jazari. Jadi tiga-tiga syekh ataupun ulama yang besar dalam ilmu qiraat itu adalah anak kepada Imam Al-Jazari. Syekh Mahmud bin Al-Husain bin Sulaiman Al-Ashiradi, Syekh Al-Khatib Mu'min bin Ali Ar-Rumi, Syekh Abdul Qadir bin Tallah Ar-Rumi, dan Syekh Jamaluddin Muhammad bin Muhammad yang terkenal dengan nama Ibnu Iftikhar Al-Harawi. Itu anak-anak murid beliau. Dan aktif dalam ilmu qiraat, ulumul Quran, hadis, fiqh dan usul, tarikh, bahasa Arab dan lain-lain lagi. Di sana banyak buku beliau, ya, susunan beliau disebut ada 78 buah karangan atau susunan Imam Ibnu Al-Jazari yang terkenal dalam bidang qiraat dan tajwid. Kitab-kitab yang terkenal dalam bidang qiraat dan tajwid iaitu Ithaf Al-Maharah fi Tatimmah Al-Ashrah, satu. Kemudian Usul Qiraat, Tahbirut Taysir, Tuhfah Al-Ikhwan fi Al-Khulf Baina Syatibiyah wal-Unwan. Kemudian At-Tidhkar fi Riwayah Qira'at Abban Ibnu Yazid Al-Attar. Kemudian Taqrib An-Nashr, ringkasan daripada kitab An-Nashr. At-Tayqid fil Khulf Baina Syatibiyah wa Tajrid. At-Taqid. Kemudian At-Tamhid fil Ilm Tajwid atau Tawjihat fi Usul Qiraat, Jami' Asani fil Qiraat, Ad-Durrah Al-Mudiyah, fil Qiraat, Al-A'immah Al-Thalathah Al-Madiyah. Itu yang ada di sebelah tu, cover tu, saya ambil yang tu. Sebenarnya kalau cari-cari yang lain pun ada. Itu je sempat dikongsikan. Kerana yang Ad-Durrah Al-Mudiyah itu dah memang terkenal lah, yang kita dah sebut juga pada minggu lepas. Kitab qasidah yang disusun dalam tu 3 qiraat kan, 3 qiraat.
Kemudian Thayyibatun Nashr, Thayyibatun Nashr yang bawah tu. Yang ni Thayyibatun Nashr dan qasidah yang disusun 10 qiraat sekaligus. Okey, kemudian Munjid Al-Muqri'in wal Mursyid At-Talibin dan kitab An-Nashr fil Qiraat Al-Ashr. An-Nashr fil Qiraat Al-Ashr. Kitab An-Nashr fil Qiraat Al-Ashr juga merupakan kitab yang besarlah ataupun yang terpenting dalam ilmu qiraat. Ada ulama yang sebut nanti akan nyatakan. Maknanya kitab An-Nashr fil Qiraat Al-Ashr tu kalau orang belajar ilmu qiraat, belajar tariq, sekurang-kurangnya kitab ni ada. Baca tak baca tu suku kira lagi. Sekurang-kurangnya kitab ni adalah. Tapi dia tulis dalam bahasa Arab lah. Mungkin kita kata nak beli tu buat apa, baca pun tak reti kan. Yang tahu tu, yang belajar bahasa Arab tu seelok-eloknya kena adalah untuk rujukan. Ya, untuk rujukan. Tapi sekarang ini zaman banyak kemudahan. Tuan-tuan type aja dalam Google, tapi kena mungkin dalam bahasa Arab lah. An-Nashr fil Qiraat Al-Ashr. Download PDF akan keluar lah. Dia ada 2 jilid dalam tu. Itu susunan Imam Ibnu Al-Jazari. Maknanya memang kena adalah buku ini. Mungkin satu-satu ketika nanti untuk kita tengok ataupun rujuk. Okey. Kitab-kitab karangan beliau pula dalam bidang hadis dan ulumul hadis, Al-Arba'un Hadisan, kemudian Al-Bidayah fi Ulumir Riwayah, Al-Husnul Hasin min Kalam Sayyid Al-Mursalin, Al-Hidayah fi Ulumid Dirayah, Al-Qasid Al-Ahmad fi Rijal Musni Ahmad, dan Al-Awlawiyah fi Ahadith Al-Awlawiyat. Yang itu dalam bidang hadis dan ulumul hadis. Karangan beliau dalam bidang tarikh dan fadail juga ada Al-Ijlal wa Ta'zim fi Maqam Ibrahim, Tarikh Ibnu Jazari, Mukhtasar Tarikh Islam Lidh-Dhahabi, dan Ta'rif bil Maulid Asy-Syarif. Di sana pujian imam-imam atau ulama-ulama terhadap Imam Ibnu Al-Jazari. Katanya Imam As-Sakhawi, beliau mempunyai periwayatan hadis yang tinggi dan menghafalnya. Mahir dalam Ibnu Al-Jarh wa Ta'dil. Ilmu Jarh wa Ta'dil ni ilmu yang orang panggil ilmu yang sentuh berkenaan dengan perawi-perawi hadis. Yang boleh menyatakan boleh menyatakan perawi hadis ini adakah thiqah ataupun dan sebagainya. Itu dipanggil ilmu jarah wa ta'dil, serta mengetahui periwayat-periwayat terdahulu dan juga terkemudian. Okey, kemudian katanya Imam Suyuti pula, Imam Ibnul Jazari seorang hafiz, seorang muqri dan merupakan syekh qiraat pada zamannya. Ujian daripada Syekh Zakaria Al-Ansari, Imam Al-Jazari seorang syekhul imam yang luas ilmu, syekhul Islam dan hafiz pada zamannya. Syekhul Dhabba pula ada memuji kitab Imam Al-Jazari yang saya ada sebut tadi, kitab yang bernama An-Nashr fil Qiraat Al-Ashr. Ada 2 jilid tu. An-Nashr fil Qiraat Al-Ashr. Sesungguhnya kitab An-Nashr ini adalah suatu petunjuk yang jelas kepada kehebatan penulisnya sehingga digelar dengan Imam Al-Muhaqqiq. Ya, Imam Al-Hujjah. Imam yang orang panggil menjadi rujukan kepada ulama-ulama dalam bidang ilmu qiraat. Pujian daripada Syekh Muhammad Shadiq Qamhawi, katanya Imam Ibnu Al-Jazari ini bukan hanya alim dalam bidang ilmu qiraat. Dia bukan alim dalam ilmu qiraat sahaja, tapi beliau juga alim dalam pelbagai ilmu lain, tafsirnya, hadisnya, fiqh, usul, tauhid, saraf, balaghah dan bahasa. Jadi
pelbagai ilmu jugalah, ya. Seperti yang Ustaz sebutkan tadi, kita kena mendalami banyak ilmu, bukan satu ilmu saja. Memang di sana ada kelebihan kita belajar ilmu Al-Quran. Nabi sebut khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah, itu kelebihan belajar ilmu Quran. Tapi keperluan kita adalah juga kepada ilmu-ilmu yang lain, kerana saling berkait, ya. Beliau mengkaji sanad qiraat. Kita tengok bagaimana Imam Ibn Jazari ini, dia kaji sanad qiraat. Adakah menepati bahasa Arab? Adakah dia menepati nas bagaimana Mushaf Utsmani? Dengan kajian-kajian yang dia buat, dengan menjelajahnya, pengembaraan beliau dalam mencari ilmu-ilmu ilmu Al-Quran, ilmu qiraat ini, natijahnya dia mendapati qiraat Abu Ja'far, yang disebut Abu Ja'far Al-Qa'qa', Ya'qub dan Khalaful Ashir, yang tak disusun dalam qasidah Imam Syatibi, tapi Ibnu Al-Jazari membuat komentarnya, ialah di natijahnya Abu Ja'far, Ya'qub dan Khalaful Ashir ini berada dalam kumpulan qiraat yang mutawatirah juga. Sama dengan 7 qiraat yang dipilih oleh Ibnu Mujahid yang meninggal 324 Hijrah, sebelum daripada Imam Syatibi lagi. Ibnu Mujahid orang yang awal yang susun 7 qiraat ini. Jadi datang Imam Syatibi, dia susun dalam bentuk qasidah pula. Jadi bila datang pula Ibnu Jazari selepas daripada 100 lebih tahun, hampir 200 tahun dia dengan Imam Syatibi, maknanya lahir Ibnu Jazari ini membuat satu natijah, maknanya Abu Ja'far, Ya'qub, Khalaful Ashir sama nilainya, sama status dia dengan 7 qiraat yang lain dari segi mutawatirahnya. Jadi tak boleh nak dipertikaikan ataupun ingkar salah satu daripada 3 qiraat yang berada pada nombor 8, 9 dan 10 itu. Okey. Baik, selesai. Selesai secara ringkas tentang biografi Imam Ibnu Al-Jazari. Ustaz pergi sedikit lah. Ini bukan nak melemahkan cerita. Ustaz nak orang panggil share apa yang diketemui oleh pengkaji tentang kata-kata Safi. Dia kata Thariq Thayyibah. Thariq Thayyibah merujuk kepada Ibnu Jazari lah. Dia yang kumpulkan. Dia yang kumpulkan Thariq nak sampai kepada Imam Hafs ke, misalnya Qalun ke dan sebagainya. Dia yang kumpulkan Thariq itu. Jadi Thariq Thayyibah ini diamalkan bagi mereka yang mahir dalam ilmu tajwid, kerana beberapa hukum yang perlu dilakukan. Maksudnya kita tak boleh lompat terus kepada Thayyibah lah. Dari segi disiplin pengajiannya, kita bermula daripada asasnya, mana lalu kepada Syatibinya, kemudian pergi kepada Thayyibah. Itu dah betul lah tu. Yang mana yang kita buat sekarang ini bermakna kita dah pun melalui satu proses pengajian, dah selesai. Ustaz pun dah selesai pembentangan tentang Thariq Syatibi, dah selesai. Thariq Ad-Durrah pun dah selesai. Kemudian kita pergi kepada Thariq Thayyibah. Jadi nak ceritanya Thariq Thayyibah ini amalannya adalah mereka yang mahir dalam ilmu tajwid. Kerana dia ada kaitan dengan hukum-hukum yang perlu kita tahu dari segi usulnya, ya. Kalau kita katakan hukum makmum fasik, nak baca Thayyibah agak aneh lah, agak pelik lah kalau nak belajar Thayyibah tapi belum kenal lagi makmum fasik macam mana. Itu jadi masalah sikit lah. Ya, tapi 2-in-1 pun boleh buat juga dengan belajar Thayyibah itu secara tak langsung. Tuan-tuan dan puan-puan makin mengenali makmum fasih pun boleh juga nak cakap gitu, ya. Jadi kepada orang awam disarankan kepada mereka membaca Al-Quran mengikut Thariq Syatibi. Jadi amalan ini nak cerita amalan saja. Kita bukan nak melemahkan semangat. Amalan, nak ceritanya amalan kita di Malaysia
atau di kebanyakan negara Islam mengamalkan bacaan Al-Quran mengikut Thariq Syatibi. Dahlah Thariq Syatibi riwayat Hafs. Kebanyakan negara begitu, riwayat Hafs, kemudian Thariq pula Thariq Syatibi. Kerana Hafs tu mudah, Syatibi pun senang juga. Jadi itu yang jadi senang untuk orang beramal dengan Thariq Syatibi ataupun beramal dengan riwayat Hafs. Tapi kita dah lama dah belajar Hafs, kita pun cubalah, tak rugi ataupun ialah kita kata tak rugi kalau kita berjinak ataupun cuba mendalami riwayat-riwayat yang lain, qiraat-qiraat yang lain, kerana ia adalah berkaitan dengan Al-Quran. Kalau tanya pandangan Ustaz letak di situ. Kita belajar qiraat, kita belajar riwayat pelbagai, ia takkan rugi. Tak rugi. Belajar Thariq pula berbagai, dia takkan rugi bila mana ada kaitan dengan ilmu Al-Quran. Walaupun kita tak amalkan, walaupun kita tak amal dari segi baca dalam solat pun baca hafz juga. Tak adalah pula belajar qiraat lain, baca dalam solat baca qiraat lain. Maksudnya banyaknya kita bahkan baca hafz lah. Tapi tak tahulah kok tuan-tuan dan puan-puan baca dalam solat subuh baca hafz, zuhur baca warash, asar baca Qalun, maghrib baca Hamzah, isyak baca Kisai misalnya begitu. Rasanya tak juga kan. Bacanya hafz juga. Hafz pula dalam hafz. Kemudian surah pula, surah yang selalu kita suka. Kuliah, Qul huwallah. Itu setengah-setengah orang. Jadi nak sebutnya, kita walaupun kita baca amalan kita harian yang tu, tapi kita alhamdulillah Allah Ta'ala campakkan minat untuk tambah ilmu berkaitan dengan Al-Quran, sama ada riwayat ataupun qiraat ataupun thariq. Okey. Baik. Okey, ni baru nak masuk. Nak masuk sikit saja. Dan nampaknya Ustaz akan break awal, belum habis masa sebab slide Ustaz ada tinggal sedikit saja lagi. Ini mukaddimah. Jadi minggu hadapan memang kita akan cuba tengok secara berjadual perbezaan-perbezaan di antara thariq. Okey. Okey, kalau tuan-tuan cuba fahami yang ni, Ibnu Al-Jazari ini nak fokus kepada hafz saja dulu hafz saja dulu. Ibnu Al-Jazari dia pilih bagi riwayat hafz ni, hafz kita sebut sebagai perawi. Gurunya kita sebut sebagai imam qiraat, iaitu Asim. Jadi Ibnu Jazari ni orang terkemudian lagi, bawah lagi daripada Hafs, bawah lagi daripada Imam Syatibi. Dah jarak tu dah kita tahu tadi dengan melihat kepada tarikh lahir tadi, ya. Okey. Jadi di sini Ibnu Jazari dia pilih bagi riwayat Hafs daripada Asim dua thariq. Jangan pening lagi. Tadi kita selalu sebut Thariq Jazari. Ialah Thariq Jazari itu Thariq Jazari. Cuma dia ni, Jazari ini, dia letakkan di bawah Hafs itu, dia pilih dua Thariq yang utama. Iaitu Thariq Ubaid dan Thariq Amr bin As-Sabah. Kita tak popular dengan nama Thariq Ubaid. Kita tak popular dengan nama Thariq Amr bin As-Sabah. Tak popular yang itu, tetapi kita lebih popular dengan sebut apa? Thariq Jazari. Betul tak? Kalau nak dikirakan sebetul-betulnya ialah kalau sekarang kita dah ada pendedahan tentang ini, mungkin kita boleh sebut Thariq Ubaid bin As-Sabah. Thariq Amr bin As-Sabah. Di mana Ubaid bin As-Sabah ini wafatnya 219 Hijrah. Awal lagi lah, sebelum daripada Ibnu Jazari, sebelum daripada Imam Syatibi lagi. Amr bin As-Sabah, sebab mereka ini selepas daripada Hafs. Lepas bawah Hafs, terus mereka, Ubaid dengan Amr. Okey, kalau kita tengok di sini, nama bin tu seakan-akan sama lah. Ubaid bin As-Sabah, Amr bin As-Sabah. Maka di sana ada ulama yang menyebut ataupun timbulkan persoalan, adakah mereka ini dua beradik?
Ada yang kata tidak, bukan dua beradik. Tapi katanya Abu Amr Ad-Dani, mereka ini dua beradik. Ubaid dengan Amr bin As-Sabah mengikut Abu Amr Ad-Dani, Abi Amr Ad-Dani, mereka adalah dua beradik. Okey? Baik. Boleh ingat, dua torik yang utama di bawah Hafs. Ubaid dengan Amr bin As-Sabah. Okey. Kemudian daripada dua torik ini nak pecah-pecah ni. Ustaz kena pelan sikit supaya tuan-tuan puan-puan boleh faham selepas daripada ini perjalanan ataupun aliran dia ataupun jalur ataupun torik yang kita sebut sebagai torik Jazari. Okey. Ubaid bin As-Sabah. Kita cuba kenal dulu siapa dia Ubaid bin As-Sabah. Ubaid bin As-Sabah ini ialah Abu Muhammad Ubaid bin As-Sabah bin Subaih An-Nahshali Al-Kufi. Kadang-kadang perlu tahu nama penuhnya sebab ada dalam kitab ambil nama gelaran An-Nahshali. Siapa pula An-Nahshali? Tercari-cari pula kita An-Nahshali ni. Ubaid ni siapa pula? Rupanya orang yang sama. Ubaid bin As-Sabah. Kadang-kadang guna Ibnu Sabah. Jadi kena sebab itu saya cuba datangkan nama penuh dia di sini ya. Ubaid bin As-Sabah bin Subaih An-Nahshali Al-Kufi yang ambil bacaan Al-Quran daripada Hafs. Maknanya dia ini murid kepada Hafs. Kita dah sebut minggu lepas apabila di bawah perawi dipanggil tori. Di bawah perawi tori. Di bawah tori itu tori juga. Tori juga sampai kepada yang di bawah Ibnu Jazari itu popular ataupun kita kata lebih terkenal Tori Jazari. Ya, nak sebut nama-nama atas pada Jazari itu banyaklah kan. Kerana kalau kita tengok di sini Ubaid pun 219. Kalau yang Ibnu Jazari itu tahun 700 Hijrah kan, tahun 700 Hijrah. Jadi yang 600, yang 500, yang 400, 300 nama tu banyak. Di bawah Hafs tu banyak. Semuanya tu adalah tori. Ya. Jadi beliau ini merupakan seorang qari yang soleh dan kuat ingatan. Ubaid meriwayatkan bacaan Hafs. Dia ajar pula kepada Ahmad bin Sah Al-Ushnani. Bawah kepada Ubaid turun pula yang kita kenal sebagai Al-Ushnani. Namanya Ahmad bin Sah Al-Ushnani. Bawah Ubaid. Nanti dalam bentuk carta ada kat ni. Kemudian Al-Ushnani pula riwayatkan bacaan tersebut kepada Abu Tahir Abdul Wahid bin Umar. Satu. Kemudian Ali bin Muhammad Al-Hashimi. Jadi di bawah Ubaid ada Al-Ushnani. Di bawah Al-Ushnani pecah pula kepada Abu Tahir dan pecah pula kepada Al-Hashimi. Dan Ubaid ini wafat seperti dah sebut tadi 219 Hijrah. Okey. Itu Ubaid. Kita tengok pula siapa pula Amr bin As-Sabah. Amr bin As-Sabah An-Nahshali. Beliau adalah Abi Hafs Amr bin As-Sabah bin Subaih Al-Baghdadi Ad-Darir. Beliau dan Ubaid ini merupakan adik-beradik mengikut katanya Abu Amr Ad-Dani. Ya, seorang yang sangat mahir dalam bacaan Hafs. Okey. Sekali lagi Ustaz sebut ada nama Ubaid, ada nama Ubaid, ada nama Amr bin As-Sabah. Secara catatannya macam ni lah. Macam ni. Okey. Jadi dalam susunan, dalam pengumpulan Imam Ibnu Jazari, tuan-tuan dan puan-puan semua, sebanyak 52 torik. 52 torik untuk riwayat Hafs. Okey.
52 tarik itu pembahagiannya adalah seperti berikut. Ubaid bin As-Sabah ada 24 jalur, 24 tarik di dalamnya. Ubaid bin As-Sabah 24. Manakala Amr bin Sabah pula 28. Jadi 24 campur 28 menjadikan 52. Itu tak termasuk dengan penambahan oleh ulama yang bernama Al-Azmiri, 5 lagi, menjadikan total keseluruhan 57. Biar dulu 57, kita highlightkan yang 52 dulu yang disebut oleh Imam Ibnu Jazari. Supaya tak pening sangat. Jadi di dalam Ubaid itu ada 24 jalur ataupun kita kata tarik, aliran. Di bawah Amr bin As-Sabah ada 28 aliran. Jadi 24 nanti kita tengok minggu hadapan. Dekat mana tu yang jadi 24, yang jadi 28. Kemudian di bawah Ubaid pula Ahmad bin Sahl al-Ushnani. Di bawah Ubaid bin As-Sabah yang 24 ini turun kepada Al-Ushnani 24. Sama tadi yang wafat 307, murid kepada Ubaid. Dan turun daripada Al-Ushnani pula kepada Ali bin Muhammad Al-Hashimi 10 aliran. Abi Tahir Abdul Wahid bin Umar pula 14. Jadi 10 campur 14 menjadikan 24. Pecahanlah tu, makin pecah, makin pecah, makin pecah. Ya. Pecah-pecah makin sikit sampai dekat kita satu tarik Syatibi misalnya gitu. Kan? Kita ambil satu tarik yang terkenal dengan dekat kita, Syatibi. Padahal banyak lagi lah. Banyak lagi tarik-tarik yang lain. Dan tak terbaca pun, banyak sangat tarik. Syatibi pun tak terhabis nak baca. Setengah-setengah orang tu tak habis-habis. Tak khatam-khatam Syatibi. Misalnya begitu. Ya? Jadi, itu aliran yang sampai kepada Ubaid. Kalau kita tengok pula di bawah Amr bin Sabah yang 28 ini, dia pecah kepada Abi Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Hamid Al-Fahmi yang dikenali sebagai Al-Fil. Ringkasnya Al-Fil saja. Biasa orang sebut Al-Fil saja, tapi sebenarnya nama panjang dia Abi Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Hamid Al-Fahmi. Okey. Ada 14. Di bawah dia 14. 14 tarik. Dan satu lagi Zar'an. Ada yang sebut Zur'an, ada yang sebut Zar'an bin Ahmad Abul Al-Hasan yang wafatnya 290 Hijrah pun 14. Jadi 14 campur 14, 28 lah. Di bawah Amr bin Sabah dia pecah kepada dua orang, iaitu Al-Fil 14, Zar'an pun 14. Okey. Kemudian di bawah 14, bawah Al-Fil pula dipecahkan lagi kepada Al-Wali. Al-Wali 12 dan Al-Atar 2. Jadi 12 campur 2 jadi 14. Itu kita katakan daripada guru turun kepada murid dibahagikan ini, dan murid ini pula pecah kepada murid ini, dibagi sedikit, dibagi sedikit. Ambil yang mana sama disatukan, macam tu. Jadi ini secara keseluruhan ataupun secara gambaran umum tentang carta tarik thayyibah yang mempunyai 52 jalur ataupun kita kata 52 tarik bagi riwayat Hafs dalam At-Thayyibah. Maka oleh kerana banyak 52 tarik itu, ya, termasuk Syatibi dalam ni juga, Jadi tuan-tuan dan puan-puan bertalaki dengan guru, kadang-kadang guru itu memberi satu aliran saja. Thayyibah juga, tapi dia bagi satu aliran. Ada yang ni dia ajarkan 2 aliran. Kalau nak mengaji 57 aliran, wallahu alam lah, ustaz tak bertalaki dah sampai 57 sampai 52 aliran khatam. Tak. Ustaz pun ambil satu saja. Tak tahulah berapa lama masa yang akan kita habiskan di situ untuk khatamkan keseluruhan tarik. Jadi jangan berlaku kita kata saling salah menyalah antara satu sama lain. Bila seorang itu kata, aku talaki tarik thayyibah dengan syekh ni, dia ni pun
declarekan aku juga talaki Tariq Tayyibah dengan Syekh ni. Tapi bila digabung antara dua ni, bila dicek, kenapa kamu lain? Kenapa aku lain? Kamu tak talaki sebenarnya Tariq apa? Tanya lagi. Tayyibah. Aku pun Tayyibah, kenapa lain? Tu belum faham. Dia tak berapa faham kerana dalam Tayyibah tu dia banyak. Dia banyak Tariq itu. Patutlah bacaan kamu ni begini kerana mengikut aliran mana. Ya, kita tengok adakah dia ambil daripada jalur daripada Al-Usnani ke, daripada Al-Fil ke, ataupun daripada Zar'an ke. Jadi kena tengok secara tepat Tariq dan dalam sanad dia tu dicatatkan apa. Barulah tak berlaku pertikaian ataupun pergaduhan, ya. Okey. Ini secara umum Ustaz tak nak perincikan lagi kerana kecil sangat. Ustaz kena buat dalam bentuk yang besar supaya tuan-tuan dan puan-puan nampak lebih jelas lagi. Di bawah contoh ya, di bawah Ubaid yang kita dah sebut tadi ada Al-Usnani, di bawah Usnani ada Al-Hashimi, kemudian ada 10 pula Tariq di bawah dia. Kemudian di bawah Al-Usnani dibahagi kepada Abu Tahir 14. Maka di bawah Abu Tahir pula ada Tariq-Tariqnya. Ada nama-nama kitab lah, merujuk kepada nama-nama kitab, ya. Jadi nanti misalnya kita akan tengok contohnya di dalam Tahir, dalam kitab At-Taisir Ad-Dani. Ada dalam Tahir juga ada Asy-Syatibiyah dengan sanadnya sampai kepada Ad-Dani. Jadi dekat mana perubahan mengikut Tariq Syatibinya berbanding dengan Tariq yang lain, bezanya di mana? Nanti dalam bentuk carta kita akan jumpa. Kita akan jumpa. Jadi bila kita dah tahu keseluruhan Tariq itu, maka kita akan pilih. Mungkin kita akan pilih satu untuk mengajar orang lain, ataupun kita pilih satu untuk bertalaki dengan syekh, dengan guru kita, sebab kita dah tahu secara keseluruhannya, ya. Okey. Ini ringkasan. Okeylah. Baik, itu saja untuk yang boleh Ustaz kongsikan pada malam ini secara pengenalan kepada Tariq. Saya rasa mungkin dah faham sedikit sebanyak tentang pecahan-pecahan kepada Tariq itu. Dan yang penting, yang terakhir, poin yang penting, poin yang akhir Ustaz sebutkan tadi, tuan-tuan dan puan-puan, supaya jelas kenapa boleh berlaku perbezaan bacaan antara seorang dengan seorang yang lain, sama-sama bertalaki Tariq Tayyibah, tapi ada bezanya rupanya kerana di sana banyak Tariq dalam Tayyibah. Jadi kalau kita tahu satu bacaan daripada Tayyibah, satu, kita kena ingat di sana ada 52. Banyak lagi lah. 50, kalau tahu satu bermakna 51 lagi yang kita belum selesai. Seolah-olahnya macam tu. Sikit sangat. Itu yang mengingatkan kita ilmu itu terlalu luas. Jadi tak ada apa yang nak dibanggakan sangat ataupun nak dirasakan hebat sangat dalam diri kita, kerana di sana banyak lagi ilmu-ilmu yang belum kita songkar dan belum kita dalami, ya. Apapun yang penting, mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa beri kepada kita ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang barakah dapat kita sampaikan, kembangkan kepada orang lain. Okey. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan ada soalan yang boleh dikongsikan. Kalau Ustaz tahu jawapannya, Ustaz jawab. Kalau tak tahu, Ustaz jawab juga. Jawab tak tahu, mungkin boleh kita tanya pula orang yang lebih tahu, insya-Allah. Kalau ada. Setakat ni, dekat mana yang ada yang kurang faham atau ada yang nak buat penambahan, dipersilakan. Kalau tak ada, kita dah selesailah di sini. Macam mana? Kak Ros okey, Kak Ros? Nampak Kak Ros ada. Yang lain pun nampak juga. Ustaz. Suara tak berapa jelas ini. Kalau 52 tu secara jama
jamak boleh tak Ustaz? Jadi kalau yang ada ambil katakanlah bacaan saktah, lepas tu kita tu. Lain Ustaz ke lain Kak Ros? Ustaz pun tak tahu, tak dengar. Selain Kak Ros kot. Oh, tak Lain dengar Kak ya. Ros. Lain Kak Ros. Lain Ini saya, kan lain lain saya. Ustaz. Lain Okey, Kak Ros. okey. Ini Yang lain dia tak bagus, Ustaz panggil dia jawab juga walaupun kita tak faham. tapi perkataan jamak tu Ustaz dengar jamak tapi tak tahu maksud nak kata nak cakap jamak yang apa tu. Mungkin maksud Kak Ros tanya boleh tak nak jamak keseluruhan Tariq yang dalam Tariq Thayyibah dalam satu bacaan. Mungkin itu soalannya agaknya lah. Betul tak? Ke Kak Ros ada tulis? Kak Ros type. Kak Ros type. Ya betul. Ya betul. Betul. Jadi kalau nak baca dengan keseluruhan Tariq 52 tu bolehlah. Kalau guru yang mengajar tu dia menguasai kesemuanya dan kita pula pun ada kemahiran dah dari peringkat asas tu, dalam diri kita dah ada kemahiran, so tak ada masalah. Boleh macam nak jamak qiraat 10 lah. Kan orang nak jamak qiraat 10 qiraat sekaligus takut sebenarnya. Itu takut bagi mereka yang tak pernah belajar kolon, tak pernah belajar lagi waras, tiba-tiba datang nak talaki, jamak qiraat 10 memang pening sikitlah. Jadi nak talaki jamak qiraat 10, paling-paling tidak dia dah ada dalam kepala dia tu 3-4 qiraat tu dah jadi main kepada orang panggil dah ada asas lah. Pernah bertalaki waras misalnya, pernah bertalaki kolon secara ifrad. Jadi itu dapat mengurangkan sedikit daripada kecelaruan lah dalam bacaan. Tapi kalau tak pernah talaki secara ifrad ke mana-mana qiraat, tiba-tiba datang nak terus jamak, agak pening sikit lah. Pernah merasai Ustaz. Pernah menghadapi. Jadi sebenarnya dalam nak menggabungkan 52 Tariq ini sebenarnya tak adalah dia susah sangat kerana dia ada poin-poin tertentu saja yang dia berbeza. Misalnya bab makmum fasil, tentang bila gunnah ma'al gunnah nun bertemu lam nun bertemu ra, kan, tanwin bertemu lam, tanwin bertemu dengan ra, kemudian saktah mausulnya, mak mutasilnya, kemudian kalimah-kalimah tertentu yang kena idgham ke izhar ke. Jadi sebenarnya tak adalah susah sangat. Tak adalah susah sangat. Bagi mereka yang dah ada asas-asas itu mungkin akan kata tak adalah susah sangat. Tapi kalau tak ada asas-asas itu mungkin agak susah sikit. So senangnya dia talaki thayyibah dia ambil satu tariq saja. Misalnya satu tariq saja, satu jalan saja. Jadi itu agak senang lah. Lepas tu habis khatam tariq daripada thayyibah misalnya dia ambil zar'an misalnya. Saja. Kemudian habisnya tu dia ambil pula al-fil. Dia ambil secara bentuk ifrad macam tu. Tapi makan masa sikitlah. Dia boleh ya. Okey. Betul 52. Okay, nanti minggu depan insya-Allah kita akan tengok di mana perbezaan-perbezaan daripada 52 jalur ini insya-Allah. Mudah-mudahan sempat. Okey. Ada lagi? Jelas Kak Ros? Okey, baik. Okeylah. Ustaz rasanya daripada Thayyibah. Okey, kitab tu. Kitab At-Thayyibah itu qiraat apa? Hafs kan? Riwayat Hafs. Okey, riwayat Hafs. Jadi boleh sebenarnya buku tentang Tariq Thayyibah tu banyak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh merujuk kepada kitab-kitab qiraat ataupun kitab-kitab Tariq tersebut untuk waktu kita bertalaki, ya. Cuma nak sebutnya jangan jadi pelik lah. Jangan jadi pelik. Yang kita faham lain, bila kita talaki tu lain. Kita kena tengok, kita kena faham
tajuk dia ataupun kita kata kena tahu track dia siapa yang kita baca. Itu yang penting. Sebab dia banyak track kan. Okey. Jadi dengan kita faham track itu, kita ada pendedahan tentang track itu, insya-Allah bila kita baca kita akan ikut track tersebut supaya tak bercampur aduk. Kita baca track ini tapi tiba-tiba masuk track orang lain. Itu tak boleh. Jadi kena tahu betul-betul. Ya, kalau nak baca Syatibi misalnya, kena tahu dia macam mana. Makmum fasihnya apa? Makmum tasihnya berapa harakat? Tempat nun mati bertemu ra nak buat macam mana? Tempat saktah kena saktah ke tidak? Ya, tempat kita kata huruf sad dengan sin, nak baca sin ke nak baca sad? Itu antaranya, ya. Tempat yang kena tashil ibdal tu, adakah boleh dua-dua ke kena satu saja? Yasin wal Quranil Hakim nak sambung macam mana? Nun wal qalami nak sambung macam mana? Kena izhar ke kena idgham? Itu satu tarik. Nah, kita kata Syatibi. Kalau ambil yang lain lagi, macam mana pula? Ya, okey. Baik. Rasanya setakat itu saja untuk malam ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat sambung lagi untuk masa akan datang minggu depan kalau tak ada apa-apa halangan untuk menyambung kepada Thariq Thayyibah ini. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insyaallah. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan katsiran Ustaz. Jazakallah khairan katsiran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.